Hari ini Ustazah akan mengajar murid-murid semua tentang tajuk bulan penyucian jiwa. Okey. Tajuk ini berada dalam buku teks unit 3 bahagian ibadah. Okey. Murid-murid boleh tengok buku unit 3 bahagian ibadah. Tajuk dia bulan penyucian jiwa. Okey, apa maksud bulan penyucian jiwa? Kenapa kita panggil dia bulan penyucian jiwa? Okey, sebelum tu Ustazah nak kamu semua dengar sedikit lagu ya untuk hiburan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri Okey. Itu adalah tentang bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan. Okey. Seterusnya Ustazah nak tanya, adakah murid-murid semua puasa pada hari ini? Okey, kalau puasa sila bagi maklum balas di sini. Okey, waalaikumsalam. Saya puasa Ustazah. Saya Idina. Okey, bagus. Puasa. Lagi siapa? Siapa yang puasa? Sila hantar pesanan maklum balas pada Ustazah. Waalaikumsalam. Saya puasa Ustazah. Saya Ashraf. Okey Ashraf, bagus. Tak tinggal lagi ke puasa? Okey, saya puasa Ustazah. Saya Muakil. Okey. Saya puasa. Saya Fawaz. Okey. Lagi? Waalaikumsalam. Saya Auni. Saya puasa. Okey. Waalaikumsalam. Saya Marisa. Saya puasa Ustazah. Okey, baguslah. Okey, semua puasa. Mukrabin pun puasa. Marisa puasa. Putri puasa. Lagi ada? Okey, Siti puasa. Lagi siapa? Izzah puasa. Okey. Amirul puasa. Danish puasa. Lagi? Daniel puasa. Okey, Muhammad pun puasa. Masya Allah, semua puasa. Tahniah. Okey, tahu tak apa pengertian puasa? Okey, apa pengertian puasa? Apa itu pengertian puasa? Okey, puasa ialah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey. Puasa tu mulanya daripada terbit fajar. Menahan diri dari perkara-perkara membatalkan puasa. Lepas ni kita belajar apa perkara yang membatalkan puasa. Sekarang kita tengok masa berpuasa, iaitu mula terbit fajar
hingga terbenam matahari. Maksudnya terbit fajar tu ialah ketika waktu sebelum subuh yang murid-murid sekalian bangun bersahur tu. Okey. Dan berakhir apabila terbenam matahari, iaitu apabila tibanya waktu maghrib, ya, di mana ketika kita berbuka puasa. Itu masa dia berakhir puasa. Dalam masa tu kita kena tahan diri kita daripada makan, minum dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, menahan tu semua. Makan masuk ke mulut kan. Minum pun masuk ke mulut, masuk ke rongga, dan apa-apa yang memasukkan benda ke dalam rongga maka tak kena tahan dalam masa ni. Okey. Seterusnya boleh bagi tahu pengertian puasa. Bagi feedback kat Ustazah. Ustazah dah transkrip tadi pengertian puasa, boleh bagi tahu? Okey. Okey, Siti kata puasa itu tidak makan dan minum sepanjang hari. Okey, betul, tidak makan dan minum, tapi ada juga perkara-perkara lain yang tak boleh buat sepanjang hari itu, ya, selain daripada makan dan minum. Okey, assalam. Puasa itu tidak makan dan minum dan juga tidak masuk sesuatu ke dalam rongga. Siti Izzah. Okey, betul. Hampir menepati, ya, Izzah. Okey, assalam. Sen tidak makan, puasa juga kena ikut waktu. Betul. Kena ikut waktu macam Ustazah cakap tadi, ya, waktu fajar sehinggalah sebelum fajar hinggalah tenggelam matahari. Okey, lepas tu puasa tidak boleh korek hidung dan telinga, betul. Ialah masukkan sesuatu ke dalam rongga, ya. Okey, puasa bermula sebelum subuh dan berakhir masa maghrib, ya, dari segi masa, betul. Okey, puasa itu tidak makan dan minum, masuk sesuatu dalam rongga, Puteri. Okey, betul. Okey, kenapa kita diwajibkan puasa? Apabila satu ibadah disuruh, mesti ada dalil ataupun arahan daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Yang paling kuat daripada Al-Quran lah. Okey, dalil yang menyuruh kita puasa ada dalam Al-Quran. Dalil tu berbunyi macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Maknanya puasa itu wajib. Kutiba alaikumusiyam, maknanya wajib puasa ke atas kamu. Puasa itu bukannya main-main, malah diwajibkan. Okey. Apa hukum puasa? Okey, adakah puasa itu hukumnya haram? Haram maknanya tak boleh puasa lah. Tuhan marah puasa. Adakah ianya hukumnya haram? Tidak. Okey. Adakah hukumnya makruh? Makruh tu maksudnya tak buat, Allah tak berapa sukalah, maknanya kurang suka. Jadi bukan berdosa, bukan jatuh haram, tapi tak makruh tu perkara yang tidak berapa digalakkan. Okey. Sunat, adakah ianya sunat? Tidak. Adakah dia harus? Pun tidak. Tapi hukum berpuasa itu adalah wajib, ya, mesti dilakukan. Tak lakukan berdosa. Okey.
Okey, salah, tak, 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 ini wajib. Okey. Seterusnya, rukun puasa. Rukun puasa ada 2 je, iaitu niat dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, ada 2 ya. Okey. Seterusnya, cuba isi bakul tu ramai-ramai hantar bakul ke hantar rukun puasa pada ustazah ya. Ramai-ramai hantar rukun puasa. Ustazah tunggu ya. Okey, seorang dah hantar niat dan tidak melakukan perkara puasa yang lain. Okey, niat tidak melakukan perkara. Okey, semua hantar berpasang-pasangan ya, ada 2. Okey, niat. Lagi. Bagus. Lagi, cuba hantar. Okey. Hantar sampai penuh bakul. Okey. Lagi. Okey, dah penuh bakul ya. Okey, semuanya dah. Maknanya setiap orang hantar ikut colour ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya, apa itu niat? Okey. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Apa maksud dia? Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Inilah niat puasa. Okey. نويت صوم غد أن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Okey, itu niat ya. Sekali lagi murid-murid, kita pergi kepada syarat sah puasa. Untuk puasa dia ada syarat-syarat dia. Kalau tak memenuhi syarat ini maka puasanya tidak sah. Okey, pertama, Islam. Orang Islam wajib puasa. Hanya orang Islam je sah puasa. Dia bukan wajib, sah puasa. Kalau dia bukan Islam, tak sah puasa dia. Okey. Lepas tu suci dari haid, nifas dan wiladah. Haid ni ialah suatu yang keluar daripada wanita yang cukup umur. Nifas ni ialah darah yang keluar selepas bersalin. Wiladah ni darah yang keluar bersama baby ketika bersalin. Okey ya. Ini khusus untuk wanita. Okey, jadi kalau awak tengok mak awak, kakak awak tak puasa, awak janganlah pula kata dia ponteng puasa. Mungkin dia berlaku salah satu daripada ni. Sebab kalau dia puasa pun, puasanya tidak sah. Okey. Yang ketiga ialah orang mestilah berakal. Okey, orang yang gila, pengsan dan belum memayis tidak sah puasanya. Okey. Yang keempat, bertepatan dengan masa. Puasa tu mesti ikut
masa. Ada waktu kita tak boleh puasa. Haram puasa. Contoh pada hari raya. Tak boleh puasa. Jadi dia tak sahlah puasa kalau puasa pada hari raya. Saja-sajalah. Okey. Jadi dengan itu kena ikut tepat masanya. Okey, awak perhati betul-betul ada 4 syarat sah puasa. Tengok betul-betul. Lepas ni ada soalan. Okey, ada soalan. Okey, tengok. Okey, soalannya. Cuba isi tempat kosong dengan perkara-perkara yang menjadi syarat sah puasa tadi. Cuba isi. Okey, cepat. Ustazah tunggu. Okey, bagus. 1. Islam. Ya, Islam tidak sah puasa bagi orang kafir. Okey, bagus. Siapa lagi? Kedua apa? Cuba isi. Kedua. Okey, dah dapat jawapan. Suci dari haid dan nifas dan wiladah. Khusus untuk wanita. Okey, yang ketiga apa? Okey, yang ketiga berakal. Betul, berakal. Orang yang gila, pengsan, belum memayis tidak sah solat, puasa. Yang keempat, bertepatan dengan masa. Orang yang tidak puasa pada hari yang diharamkan seperti pada hari raya. Okey. Okey, seterusnya ialah syarat wajib puasa. Tadi syarat sah. Ini syarat wajib. Syarat wajib puasa pun ada 4. Di mana seseorang itu wajib puasa apabila dia memenuhi 4 syarat ini. Apakah syarat itu? Pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Macam juga syarat sah. Kena Islam. Yang kedua, baligh. Okey, kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib puasa. Tapi digalakkan berpuasa. Belajar-belajar puasa. Ya, sebab puasa tu banyak kebaikan. Yang ketiga adalah berakal. Orang gila tak wajib puasa. Orang yang mabuk, pengsan, tak sedar diri juga tidak wajib puasa. Yang keempat, mampu. Mampu tidak uzur, tidak sakit. Kalau dia sakit, dia mengandung, kalau dia puasa boleh mendatangkan mudarat, itu kira tidak mampu. Okey, tengok baik-baik senarai ataupun perkara-perkara syarat wajib puasa. Lepas ni Ustazah nak kamu jawab. Okey, dah tengok? Okay, seterusnya, cuba isi tempat kosong. Isi tempat kosong ini dengan perkara-perkara yang menjadi syarat wajib puasa. Okey, Islam. Lagi? Okey, tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, baligh. Ya, kanak-kanak tidak wajib puasa. Yang ketiga, berakal. Okey, orang gila tidak wajib puasa. Yang keempat, mampu. Okey, tidak uzur, tidak sakit. Okey, bagus. Bagi tepukan untuk anda. Okey. Seterusnya, cuba kita banding bezakan antara perkara syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Cuba banding beza. Syarat wajib puasa ada Islam, berakal, baligh, okey, mampu. Manakala syarat sah puasa, Islam, suci dari haid, nifas dan wiladah, berakal dan juga bertepatan dengan masa. Jadi yang kedua-duanya sama adalah Islam. Dua-dua syarat sah dan syarat wajib mesti Islam. Yang kedua, berakal. Dalam syarat wajib puasa pun orang berakal wajib puasa. Okey, jadi banding beza tadi. Boleh tengok Islam, dua-dua syarat wajib puasa Islam. Berakal dua-dua. Okey, yang dua lagi je berbeza ya. Okey,
Seterusnya, Ustazah nak ajar tentang perkara-perkara sunat dilakukan ketika bulan puasa. Okey. Ketika bulan puasa banyak perkara sunat dilakukan. Antaranya ialah sahur. Sahur tu adalah satu perkara sunat, ya. Dia bukan wajib tapi sunat. Kenapa ia sunat? Ia boleh membawa banyak kebaikan. Jadi bila kita bersahur, kita akan lebih bertenaga, sihat. Islam ni dia akan menyatakan hukum sunat pada sesuatu yang baik untuk umatnya, untuk manusia. Okey. Yang kedua, bersahur tu kita disunatkan juga melewatkan sahur. Jangan sahur awal-awal sangat. Sebelum tidur sahur, tidak sesuai. Iaitu melewatkan sahur, iaitu waktu hampir-hampir nak imsak. Waktu imsak tu, waktu sebelum subuh, beberapa minit sebelum subuh tu. Itu waktu yang terbaik. Yang ketiga ialah menyegerakan berbuka. Okey, berbuka disegerakan. Dengar je azan, terus berbuka. Tak nak berbuka dengan nasi pun, bukalah dengan buah kurma ataupun air dulu. Contohnya, tak nak makan nasi lagi lah, tapi kita ambil perkara sunat. Kita ambil 2 biji kurma ke, kita makan. Okey. Minum segelas air ke ataupun sebiji kuih. Okey, yang keempat ialah berbuka dengan buah tamar. Buah tamar ni buah kurma lah. Dalam bahasa Arab tamar. Berbuka dengan buah kurma. Buah tamar tu sunat. Sebab amalan Nabi. Jangan kita terus berbuka dengan nasi. Buka dengan kurma, 2 biji kurma. Kenapa? Sebab kurma ni sangat baik. Dia boleh memberi tenaga yang segera kepada kita. Sebab tu dia sunat. Nabi pun galakkan, Nabi pun buat macam tu, jadi kita buat, dapat pahala. Yang kelima, memperbanyakkan amalan sunat. Banyakkan amalan pada bulan puasa. Seperti baca Quran, kalau ada duit banyak bagi sedekah. Ya, kalau tu pun beriktikaf kat masjid. Tapi sekarang musim Covid tak boleh duduk masjid. Beriktikaf kat dalam bilik atas sejadah, zikir dan macam-macam boleh buat dalam bulan Ramadan, dan perkara-perkara itu memang perkara-perkara yang disunatkan. Okey, seterusnya ialah memberi makanan kepada orang lain untuk berbuka. Itu juga sunat. Kalau kita ada lebih, duit lebih, kita ada kemampuan, kita bagi makanan kepada orang lain pada bulan puasa, dapat banyak pahala. Kerana itu adalah perkara yang sunat. Okey, tengok. Okey, perkara yang sunat, menyegerakan, buka. Okey. Okey. Okey, tadi kita belajar tentang perkara yang sunat. Sekarang perkara yang membatalkan puasa. Puasa kita terbatal sekira kita melakukan perbuatan ini. Pengsan dan mabuk sepanjang hari. Tak sedar diri, mabuk. Maka walaupun kita tak makan dari sebelum terbit fajar sehingga tenggelam matahari, tapi tak sah puasa kita tu, batal, tak dikira puasa. Kita kena ganti. Yang kedua, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini bagi orang lelaki yang cukup umur. Nanti Ustazah terang lain, ya. Lepas tu memasukkan suatu melalui rongga terbuka. Satu rongga terbuka dalam mulut, dalam hidung, dalam telinga, dalam kemaluan dan sebagainya, tu semua dikirakan rongga terbuka. Kalau kita masukkan sesuatu ke situ, maka batal, tak sah puasa kita.
Yang keempat ialah haid, nifas dan wiladah. Haid ni bagi orang perempuan yang cukup umur. Dia datang haid setiap bulan, kan. Begitu nifas adalah bagi orang yang bersalin. Mak kita bersalin, lepas bersalin dia ada keluar darah, dan dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa pun puasa dia batal. Atau lepas tu wiladah ialah darah yang keluar bersama baby ketika melahirkan anak. Masa tu bersalin tu, katakanlah seorang tu mak awak dia bersalin, dia puasa tapi dia pergi hospital, dia bersalin, ada wiladah, maka batal puasa dia. Okay. Yang kelima ialah murtad. Murtad tu tahu apa murtad? Murtad tu adalah seorang yang keluar daripada agama. Dia terbatal agama dia. Rosak agama dia. Dia tak mengaku Allah, dia masuk agama lain, itu namanya murtad. Yang seterusnya ialah bersetubuh pada siang hari. Yang ni pun akan Ustazah terangkan nanti pada waktu lain. Yang seterusnya ialah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja juga batal puasa. Contoh kita pergi jolok kita punya rongga supaya muntah, batal puasa. Sengaja memuntahkan diri, batal puasa. Okey, bersedia dengan itu. Cuba isi tempat kosong dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insan dan mabuk. Okey, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Memasuk suatu haid, nifas, bulan. Murtad. Bersetubuh pada siang hari. Muntah dengan sengaja. Itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, seterusnya, apakah kepentingan puasa di bulan Ramadan? Apakah kepentingan puasa di bulan Ramadan? Kepentingan puasa bulan Ramadan terdapat 3, iaitu dari segi rohani, dari segi jasmani dan dari segi masyarakat. Okey, dari segi rohani ni roh, jiwa kita. Orang puasa dari segi rohani, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah puasa, kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Ni ada salah type sikit ya. Okey, yang kedua dari segi jasmani. Jasmani ni ialah jasad kita, fizikal kita. Apa kebaikan puasa dari segi fizikal kita? Orang puasa dengan ibadah puasa, kita boleh menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Okey. Boleh merehatkan organ dalam badan kita. Perut kita yang sudah setahun bekerja siang malam, proses makanan. Jadi pada bulan puasa, dia boleh merehatkan organ tu. Usus kita boleh rehat pada satu bulan dalam setahun. Itu. Jadi boleh menyihatkan badan kita. Yang seterusnya, masyarakat. Okay, masyarakat dari segi kemasyarakatan, banyak sifat boleh buang dengan ibadah puasa, itu mengikis sifat mazmumah. Suka mengumpat, suka menghina. Jadi pada bulan puasa ni kita kurang. Yang seterusnya ialah mendidik masyarakat dengan sifat terpuji. Okey. Menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Sebab pada bulan puasa kita saling tolong-menolong dengan kawan-kawan, mengeratkan silaturahim, bertukar-tukar juadah
Itu boleh melahirkan perasaan sayang sesama manusia. Okey, cuba isi apakah kepentingan puasa di bulan Ramadan? Okey, apa dia? Dari segi rohani. Apa dia? Dari segi rohani, dari segi jasmani, dari segi masyarakat. Okey, dari segi rohani, mendekatkan diri kepada Allah, melatih bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Dari segi jasmani, menghindarkan penyakit berpunca dari perut, merehatkan badan. Okey. Dari segi masyarakat, mengikis sifat mazmumah, mendidik masyarakat dengan sifat terpuji, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Itulah kepentingannya. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga segala yang Ustazah ajar tadi dapat ditengok dan dilihat dengan baik, dan semoga terus stay at home. Sekiranya panjang umur, kita berjumpa lagi. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.